Bismillahirrahmanirrahim. Umat akhir zaman. Setelah kita membaca pada minggu-minggu yang lalu berkenaan dengan rasul-rasul yang besar yang dikenali dengan ulil azm, yang perjuangannya paling hebat di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitulah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Seterusnya ialah nabi yang paling besar yang menghadapi umat akhir zaman, umat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam kehidupan dunia. Dengan sedikit ilmu yang diberi, mereka boleh membuat berbagai-bagai alat yang membawa kemudahan pergi ke sana mari dan berhubung dalam masa yang cepat. Tidak lagi seperti umat di zaman dahulu yang payah berhubung di antara satu sama lain. Maka Allah mengutuskan Rasul bagi kaum dan tempat serta masa masing-masing. Adapun bagi umat akhir zaman yang mudah ini diutuskan seorang Rasul sahaja. Dan Allah Ta'ala jadikan ini adalah tanda akhir zaman, menandakan dunia akan ditamatkan ajalnya dengan berlakunya kiamat yang menghancurkan seluruh alam. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengadakan alam baru yang dikenali dengan alam akhirat ataupun alam hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ajaran para rasul tidak didengar lagi, tanda-tanda ajaran Allah telah disia-siakan. Tidak kira sama ada penduduk Mekah, di buminya didirikan Kaabah, juga negeri Rom, tempat berkembangnya agama Nasrani. Di Parsi pula terdapat penganut agama Majusi, penyembah api, penganut ajaran Mazdak yang menghalalkan semua perkara. Juga di daerah lain di seluruh pelosok dunia, semuanya berada dalam kesesatan. Allah Ta'ala wujudkan satu keadaan yang sangat celaru di seluruh dunia. Apabila manusia sudah melupai ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sama ada yang meninggalkan ajaran Rasul semuanya, yang tidak beramal langsung, seperti penduduk Mekah yang menganut ajaran menyembah berhala, penduduk Parsi yang menganut agama Majusi, penduduk India yang menganut agama Hindu, penduduk Cina yang menganut agama Buddha, agama Confucius, Luther dan lain-lain. Dan ada juga golongan ahli kitab, orang Yahudi, tetapi sudah menyeleweng dari kitab Taurat. Penduduk di bawah takluk Rom yang menganut agama Kristian, mereka mendakwa mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Allah yang sebenar, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Agama Kristian sudah diseleweng. Bukan lagi nama dia Islam, nama dia Kristian. Kitab Injil sudah diubah. Itulah kedudukan manusia seluruhnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman. Semenanjung tanah Arab
dahulunya menganut ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Tetapi telah berlaku masa mereka menjadi sesat, lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Walaupun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka telah melupai agama tauhid, agama yang mengesahkan Tuhan yang sebenarnya, sehingga terdapat banyaknya berhala-berhala di tanah Arab dan di kalangan kabilahnya, bukan sahaja di tempat-tempat tertentu, tetapi juga di rumah-rumah. Di sana terdapat berhala-berhala yang terkenal di kalangan mereka itu. Semenanjung tanah Arab ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah supaya membawa puteranya Ismail. Diletakkan di Mekah. Dan setelah Ismail membesar, Allah memerintah Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah yang menjadi kiblat untuk manusia bersemayam, bagi menyembah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun penduduk Mekah adalah daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam, bila berlalu masa yang lama, mereka sudah sesat. Mereka menyembah patung-patung yang dipahat daripada batu, mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, menjadi bodoh. Batu digunakan menjadi alat untuk manusia menggunakan banyak benda di atas muka bumi. Buat rumah, buat giling repah, macam-macam. Buat jalan. Tiba-tiba dilantik menjadi Tuhan, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebodohan. Kemudian jadi banyak berhala. Di Mekah ada berhala, dalam Kaabah pun ada berhala, di rumah-rumah mereka. Dan di sana ada berhala yang terkenal, iaitu Manah, iaitu yang paling lama di antara berhala-berhala mereka. Terletak di pantai Laut Merah. Mereka memuja berhala ini, menyembelih korban di kelilingnya, memberi hadiah kepadanya. Berhala ini paling dihormati oleh Aus dan Khazraj, iaitulah dua kabilah Arab, sehingga mereka mencukur kepala untuk tahallul ibadat haji di sisinya. Pergi ke Mekah, buat haji di Mekah, lepas tu pergi cukur kepala dekat berhala. Buat haji, bukan main, tu haji. Tiap-tiap tahun pergi ke Mekah, tapi menyembah berhala. Jangan ingat bila pergi haji ni habis begitu saja. Buat apa lepas pada tu? Lepas tu buat apa? Disembah berhala. Buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Al-Lat, berhala ini terletak di Taif, dijaga oleh Bani Thaqif, orang-orang Quraisy dan kabilah Arab yang lain sangat memuliakan berhala ini. Sebaik-baik sahaja kota Mekah ditawan oleh tentera Islam, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Berhala dihancurkan oleh Abu Sufyan. Al-Uzza, berhala ini terletak di jalan ke Iraq. Berhala ini paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, penduduk Mekah. Mereka selalu menziarahinya kerana menyembelih korban. Menamakan anak dengan namanya Abdul Uzza. Beri nama anak, itu berhala. Jangan beri nama tu, haram, tak boleh. Nak beri nama anak, pilih nama-nama Tuhan. Termasuklah Abdul Manaf. Itu tak betul. Ada orang Melayu bernama Abdul Manaf. Itu tak betul tu. Bukan nama Tuhan Manaf. Itu salah. Kena tukar nama. Tak ada nama Tuhan Manaf. Tak ada. Ini adalah nama-nama jahiliah. Bahkan bersumpah dengannya dan menyebutnya ketika tawaf di Baitullah. Masa tawaf sebut nama Al-Uzza. Yang menjaganya ialah Bani Salim. Bukan Salim. Salim. Tak ada alif ke Salim. Sin lam yamin. Salim. Selepas pembukaan Mekah, Rasulullah SAW memerintah Khalid bin Walid merobohnya. Khalid
bin Walid, penglima Islam yang hendak diperintah oleh Nabi supaya merobohkan berhala Al-Uzza. Dengan bangganya Khalid bin Walid berkata, "Ya Uzza, kufranaka la subhanaka, inni ra'aitu Allah qad ahanaka." Khalid bersadak ketika menghancurkan berhala Al-Uzza. "Ya Uzza, kufranaka la subhanaka, inni ra'aitu Allah qad ahanaka." Artinya, wahai berhala Uzza, kafirlah kamu. Tidak ada suci bagimu. Sesungguhnya aku melihat Allah menghinamu. Mengikut kitab sirah, bila Khalid bin Walid merobohkan berhala Uzza, setelah dihancurkan, Khalid balik. Rasulullah tanya, "Awak sudah roboh berhala itu?" Kata Khalid, "Ya." Rasulullah kata, "Dak lagi, mugi semula." Khalid pergi. Tiba-tiba ada jin. Jin yang menggerunkan rupanya. Masih lagi ada di situ. Melolong, meraung. Dan Khalid terus mencabut pedang dan membunuh jin itu. Dengan pertolongan Allah. Bila balik, Rasulullah kata, "Barulah meroboh dia habis semuanya." Jadi di sana ada syaitan yang menunggu. Mereka menganggap juga ketiga-tiga berhala itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Lalu Allah menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya. Ayat Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran. "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumud dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa qad ja'ahum min rabbihimul huda." Suratul Najm ayat 19 hingga 23. Artinya, apakah patut kamu, hai orang-orang musyrikin, menganggap Al-Lat, Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian? Apakah patut untuk kamu anak lelaki dan untuk Allah anak perempuan? Mereka menganggap berhala-berhala ini adalah anak-anak perempuan Tuhan. Satu anggapan yang sesat, yang jahat. Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu sekalian tidak lain malaikat nama-nama yang kamu dan bapa-bapa kamu sebut, nenek-nenek moyang kamu yang sesat sebut, yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya untuk menyembahnya. Allah Ta'ala tidak mengajar begitu. Allah Ta'ala tidak suruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik mengajar begitu. Mereka hanya menuruti sangkaan dan menurut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Padahal sudah mari petunjuk Allah yang mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang satu, Allah sahaja. Maka tinggallah ajaran dan fahaman yang sesat ini. Di samping itu banyak lagi berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka, yang diberi berbagai-bagai nama. Mereka kadang-kadangnya tidak beriman secara mendalam dengan berhala itu. Ada yang menganggapnya sebagai anak-anak Allah. Mereka tak percaya berhala itu Tuhan, tapi anak Tuhan, dia kata. Itu pun sesat juga, tak boleh semua berhala, walau apa cara sekalipun. Ada pula yang menjadikannya sebagai perantaraan. Dijadikan berhala itu supaya bercakap dengan Tuhan. Dia tak bercakap, suruh batu bercakap pada Tuhan. Dinyatakan oleh firman Allah dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kata mereka. Kami bukan sembah berhala. Kami adak dia saja supaya berhala itu cakap dengan Tuhan, jadi perantaraan. Itu pun sesat juga. Kadang-kadang mereka menjadikan berhala itu sekutu bagi Allah dengan menganggap bahawa Allah lebih tinggi.
Allah lebih tinggi. Tinggi juga Allah tu. Tapi berhala tu Tuhan juga. Seperti dilahirkan oleh mereka dalam talbiyah bila mengerjakan haji. Bila mengerjakan haji mereka talbiyah juga. Talbiyah buat haji pun. Apa talbiyah mereka? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyah dia. Apa makna dia? Wahai Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu, malaikat sekutu untukmu. Ada sekutu bagi Tuhan. Engkau memilikinya, dia tidak memiliki engkau. Engkau memiliki sekutu itu. Tidak boleh. Walaupun begitu. Itu adalah sesat kafir. Kadang-kadang mereka mengengkarkan berhala itu. Dan menghinanya. Apabila hajat tidak berhasil. Dan bala tidak tertolak. Kesimpulannya mereka sesat. Dan tidak mempunyai pandangan yang tetap dan betul. Itulah pegangan sebahagian penduduk sebenarnya Arab. Bila sembah tok kau minta hajat tak berhasil, ni latung tok kau. Bahang tok kau dia. Kata. Tuhan apa begitu? Ini bodohnya mereka. Di samping itu ada juga di kalangan mereka orang yang berakal dan beriman dengan Allah dan menolak pahaman keberhalaan yang dikenali dengan Al-Hunafa. Di sana di kalangan orang Arab ada orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang bijak pandai, yang tak menyembah berhala, yang beriman kepada Allah. Ada antara mereka yang menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Ada. Tak sempat dengan Nabi, mati dulu. Ada yang sempat dengan Nabi, ada juga. Seperti Zaid bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Qus bin Sa'idah, dan lain-lain. Ini di antara nama-nama yang dikenali dengan Al-Hunafa. Iaitulah pendeta-pendeta dan bijak pandai yang tidak menyembah berhala. Zaid bin Nufail berkata, Azaltu Lata wal Uzza jami'an, kadhalika yaf'alu ar-rajulu as-saburu, falal Uzza adinu wala ibnatayha, wala Salama bin Amrin azuru, lakin a'budu ar-Rahman Rabbi, liyaghfira dhanbi ar-Rabbul Ghafuru. Makna dia bersaja, aku tinggalkan Al-Lat dan Al-Uzza semuanya. Demikianlah dilakukan oleh lelaki yang sebenar. Maka tidaklah berhala Al-Uzza dan kedua anaknya aku beragama. Dan aku tidak sekali menziarahi berhala Bani Amr. Tetapi aku menyembah Tuhan yang Maha Pengasih, agar dosaku diampun oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Di mana Zaid bin Nufail tak sempat dengan Nabi SAW. Tetapi anak dia, Sa'id bin Zaid, sempat dengan Nabi. Adik ipar buat Sayyidina Umar, menjadi salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Di mana Zaid inilah yang membawa pada Sayyidina Umar masuk Islam. Bila Sayyidina Umar seorang yang terkenal dengan ganas di zaman jahiliyah, terkenal dengan cita-cita nak bunuh Nabi SAW. Bila orang kata mu nak lawan Muhammad, adik ipar ngadikmu masuk Islam. Lalu dia pergi ke rumah adik ipar dia dan adik dia. Dan dia masuk. Mula-mula dia tapar adik ipar dia. Kemudian berlawan 3 beradik itu. Dan akhirnya Sayyidina Umar melihat surat yang dibaca itu Quran. Sayyidina Umar ambil Quran. Adik dia kata, tak boleh ambil. Kena mandi dulu. Sayyidina Umar mandi. Dia baca ayat Quran dan surah Taha yang menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam. Ini ialah iaitulah Sa'id bin Zaid bin Nufail. Walaupun ayah dia tak sempat dengan Nabi SAW, tetapi salah seorang yang menganut agama Tauhid, agama yang mengesahkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ada juga kalangan mereka yang sempat dengan kedatangan Islam,
tetapi tidak mahu memeluk Islam. Satu Umayyah bin Abi Salt tak dapat hidayah. Ada juga kesian, tak masuk Islam. Tak ikut Nabi, berasa dia cerdik sangat. Tak boleh jadi juga berasa cerdik sangat, berpunah. Kalau kita berasa cerdik doa lalu, tak mau ikut orang berasa bodoh, jadi bodoh. Tak dapat hidayah. Padahal dia tidak menyembah berhala, Umayyah bin Abi Salt. Dan ada juga di kalangan mereka yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan beritahu bahawa mereka menjadi ahli syurga, iaitulah Waraqah bin Naufal dan Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Waraqah bin Naufal ialah sepupu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang sudah tua, dah tak nampak mata. Bila Nabi menerima ayat Iqra, ayat yang pertama yang diturunkan, balik rumah dalam keadaan demam, Siti Khadijah memberi semangat, jangan takut, jangan bimbang, engkau tidak akan disia-siakan. Pada masa itu tak tahu lagi dengan jelas Nabi adalah Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang membaca kitab Taurah dan Injil. Tak ada orang di Mekah malaikat dia yang jenis membaca ini. Dan dia tidak menyembah berhala. Lalu Waraqah dengan serga berkata, wahai Khadijah, suamimu telah menjadi Nabi dan Rasul. Yang datang itu ialah malaikat Jibril yang pernah menemui Nabi Musa AS. Dia menjadi Rasul. Khadijah menjadi orang yang pertama beriman. Waraqah, kemudian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Belum Sayyidina Abu Bakar lagi. Ini. Kemudian Waraqah keluar tawaf di Kaabah. Nabi juga tawaf bertemu dengan Waraqah. Lalu Nabi berjumpa dan dia kenal suara Nabi. Lalu minta Nabi menceritakan apa yang berlaku. Lalu Nabi cerita, kata Waraqah, engkau telah dilantik menjadi Rasul. Tapi ingat, engkau akan dihalau dari negeri Mekah. Akan dihalau. Kalau sekiranya aku umur panjang, kata dia, aku berjuang denganmu. Tapi aku sudah tua. Mata pun tak nampak. Rasulullah kata, adakah aku akan dihalau? Aku buat apa? Buat salah apa? Tak buat zalim, tak buat jahat. Adakah aku akan dihalau, dihambat? Kata Waraqah, itulah dia adat orang yang jadi Nabi dan Rasul. Awa makhrajiyuhum, adakah mereka akan keluarkan aku? Waraqah kata, ya. Ini adat. Semua Rasul dan Nabi-Nabi mesti berjuang menghadapi kaum dia. Dan Nabi menceritakan bersahabatnya, dia telah bermimpi melihat Waraqah bin Naufal berada dalam syurga. Menunjukkan dia seorang yang beriman. Seorang Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Qus bin Sa'idah ini mati sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah seorang yang terkenal dengan ahli pidato, yang petah bercakap. Dia menyampaikan ucapan kepada orang ramai. Di antara ucapannya, man asyamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at. Itu ucapan dia. Man asyamat, sesiapa yang hidup mesti mati, tidak selama-lama. Wa man matafat, barang siapa yang mati, binasalah dia dengan kematian itu. Wa kullu ma huwa atin at, setiap janji yang dijanji akan berlaku, iaitulah hari kiamat. Dia menyebut tentang berlakunya hari kiamat. Inilah hidayah yang Tuhan beri pada dia, walaupun dia bukan seorang Nabi dan Rasul. Ini ialah zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa di sana ada ahlul fatrah yang dikenali dengan orang yang tidak semasa dengan Nabi dan Rasul.
Ada di antara mereka yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang mendapat hidayah. Ada di antara mereka yang tak dapat hidayah. Semua berhalalah, kafirlah, dalam keadaan tak dapat hidayah. Para ulama mengatakan mereka ini tidak diseksa oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Diampun oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengazabkan sesuatu kaum malaikat setelah kami lantikkan rasul. Bila lantik rasul, tak ikut rasul itu, barulah kaum itu diazab, diseksa. Kalau tidak, Allah Ta'ala tidak menyeksa kaum. Macam orang yang hidup dalam hutan rimba belantara, orang yang tak dapat seru, tak dapat seruan Islam langsung. Di mana mereka-mereka ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka yang bijak tadi, yang cerdik, yang baca, yang terus beriman, di mana mereka ni mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah. Ada di antara mereka padri-padri yang bersembunyi. Negara Rom Timur, negara Rom Timur dan Barat. Rom ada dua, Rom Timur dan Rom Barat. Rom Timur ialah Byzantine yang berpusat di Syam. Rom Barat ialah kerajaan Rom yang berpusat di Itali. Begitu juga jajahan takluknya seperti Syam dan Mesir. Penduduknya menganut agama Kristian. Pada awalnya menyeru kepada mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menganggap Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wassalam hanyalah hamba dan rasulnya. Tetapi mereka telah mengubah dan meminda agama sehingga menjadi sesat. Mereka berpecah pula kepada Ortodok dan Katolik. Seterusnya Protestan yang bukannya mazhab tetapi berubah menjadi agama-agama berasingan. Dan bermusuh pula sesama mereka berperang. Kemudian diikuti pula dengan penyelewengan akhlak politik. Bila agama dipisahkan daripada politik. Politik suku, agama suku. Ini ajaran Kristian. Kalau ada orang Melayu cakap itu Kristian tu. Jangan main-main. Politik suku, agama suku ni Kristian. Kristian selepas menyeleweng daripada Nabi Isa AS. Bahkan masyarakat seluruhnya, mereka meminda agama Allah menjadi agama syirik. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi yang diwahyukan dipesong menjadi kesesatan. Dan memanglah telah menjadi kenyataan yang berulang bahawa kesesatan di bidang akidah diikuti dengan penyelewengan di bidang-bidang yang lain dan membawa kesengsaraan kepada manusia dalam semua segi kehidupan mereka. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk membetulkan ibadat dan membetulkan cara hidup. Cara hidup ni, ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji, berzikir, berdoa. Hanya kepada Allah Tuhan yang satu. Rasul-Rasul juga mengajar cara hidup. Cara hidup ni ialah nikah kahwin, makan minum, politik, ekonomi, berperang, berdamai. Itu cara hidup. Allah Ta'ala menurunkan ajaran syariat yang berkait dengan cara hidup. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengajar cara hidup dengan hukum syariat. Di antaranya kaum Bani Israel yang diutuskan Nabi Musa AS, diturunkan kitab Taurat. Nabi-Nabi Bani Israel diperintah beramal dengan Taurat. Setelah orang Yahudi menyeleweng lagi, raja-raja mereka zalim, di akhir zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Isa AS. Nabi Isa diberi kitab Injil. Kitab Injil ini menetapkan apa yang tetap, yang tak berubah dalam kitab Taurat. Dan mengubah beberapa perkara dan kitab Taurat. Dan orang Kristian disuruh beramal dengan Taurat dan Injil. Dua-dua sekali. Taurat dan Injil. Dua-dua sekali mesti diamalkan.
Di antaranya mengesahkan Allah dalam ibadat. Di antaranya kerajaan diperintah supaya beramal dengan hukum qisas dan hudud yang ada dalam Taurat, dua sekaligus. Ini perintah daripada Allah. Bila Nabi Isa diutuskan oleh Allah semasa dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Raja Herodos nak kahwin dengan anak tiri. Itu haram mengikut syariat. Tak boleh. Maka Nabi Yahya disembelih. Nabi Zakaria juga gaji dibunuh. Mereka cari Nabi Isa. Nak bunuh Nabi Isa. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Diselamatkan oleh Allah. Untuk menjadi mukjizat. Dan menjadi dalil kepada kedatangan Nabi Muhammad SAW selepasnya. Ini tujuannya. Tinggallah Hawariyin, sahabat-sahabat yang setia berpegang dengan Taurat dan Injil. Di mana raja yang zalim tangkap Hawariyin, bunuh. Sebahagian muridnya selamat, sebahagiannya tak boleh menyelamatkan diri. Yang menyelamatkan diri bersembunyi di padang pasir yang jauh, di pulau-pulau di tengah lautan. Berpegang dengan agama yang kuat. Tinggallah yang mengampu bersama dengan keadaan. Yang mengampu inilah yang menyelewengkan kitab Injil. Menyelewengkan Taurat. Kemudian, yang mengampu ini menggunakan agama. Boleh mengampunkan dosa orang. Padri-padri boleh ampun dosa orang. Boleh ampun dosa orang. Dia buat ajaran padri tak boleh kahwin. Tapi berzina boleh senyap-senyap. Ini. Dan padri dapat hasil daripada orang ramai kerana mengampunkan dosa. Kerajaan juga pungut hasil. Berlawan kerajaan dengan padri pula. Berebut pungut hasil, berebut kuasa. Akhirnya mereka membuat satu fatwa. Politik tak boleh campur dengan agama. Raja jaga politik, padri jaga agama. Hak jaga agama ni dia graduate juga. Orang nak nikah, nak kahwin. Ada orang mati dia urus. Bak pemerintahan raja dengan menteri-menteri dia. Inilah cerita agama suku, politik suku. Ini ceritanya. Bila Raja Rom menganut agama Kristian, Raja Rom mendapat tentangan daripada rakyat dia. Lalu dia digunakan agama baru yang dianut untuk mengumpulkan rakyat dia. Dia dapat hidayah bertuhan, dia masuk agama Kristian. Tapi Kristian yang sesat. Kemudian dia campurkan agama berhala Rom dengan agama Kristian. Maka berlakulah patung-patung dan berhala-berhala dalam agama Kristian. Kemudian mereka mengharamkan kitab-kitab agama yang mengesahkan Allah. Kitab-kitab yang syirik dibenarkan. Inilah dia agama Kristian. Sudah menjadi satu agama yang menyeleweng. Agama yang sesat. Agama yang tak boleh dipakai lagi. Itu agama Kristian. Hari ini ternyata padri-padri yang insaf, yang baca Quran terjemahan masuk Islam. Banyak padri yang masuk Islam. Pengembang-pengembang agama Kristian banyak yang masuk Islam. Dan agama Kristian sudah menjadi agama yang tak laku dah di negara orang putih. Tak laku dah. Sejak mereka gereja kosong dah. Kebanyakannya tak ada agama. Kenapa? Kerana agama ni agama yang bukan hidayah. Tak boleh menyelesaikan masalah manusia. Sehingga manusia jadi bodoh. Orang kaya bila nak mati, dah anak tak ada. Nikah tak jadi dah. Anak tak ada. Tinggal ada anak pun tinggal rumah. Akhirnya berkawan dengan anjing. Tulis surat wasiat, kalau mati harta berikan anjing. Ini berlaku di negara orang putih sekarang. Ini kesesatan yang berlaku. Mati payah basir waktu kubur-kubur ni pakai bakar senang. Jadi abu senang. Jadi penuh ranah habis. Agama Kristian sudah menjadi sesak dan menyeleweng. Cumanya dia bawa sini je. Dia bawa dia jual ke orang sini hak bodoh ikut dia. Dan negeri dia sendiri tak ikut dah. Sudah. Sebahagiannya sudah masuk Islam.
Yang cerdik-cerdik yang membaca masuk Islam. Yang mengaji masuk Islam. Ahli-ahli sains masuk Islam. Ahli-ahli sains yang mengkaji kejadian alam, laut, angkasa lepas, lain-lain. Baca Quran, baca terjemahan. Masuk Islam. Hanya yang duduk jaga ajaran orang tua-tua. Itu saja. Jaga ajaran orang tua-tua. Tak boleh tinggal orang tua-tua tinggal ni. Walaupun bodoh ikut juga. Ini jadi punahnya. Antaranya ikut orang tua-tua yang sesat. Tak balik berkitab Allah. Petunjuk Allah Al-Quran. Itulah celarunya agama Kristian. Seterusnya orang-orang Yahudi. Yang diberi keistimewaan oleh Allah. Wallahu a'lam.